Okey, ada cepat masuk. Kita masuk 13 dah, 13. 13. Kan 13 kan? So 13 dengan 14 So 13 tak tempat juga lah 14 lah, tak jumpa awal 14. 14 tengok video. Jumaat ni ada berapa? Jumaat petang. Ada sains kom ke apa ke benda-benda lain tak ada? Tak ada. So saya nak ganti ke Jumaat 2.30. 2.30 hingga 2.30 tu nak cerita dulu sebab yang lain dah masuk 14 dah. Tinggal berapa soalan je lagi diorang. Okay, sempat kot 2.30. Okay dah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good evening. Alright, we start with Ummah kita Al-Fatihah. Okay, ini juga yang tak kecil. So 16. Okay, so kita masuk kepada chapter 13 is about gas law and kinetic theory. Okay, so this is a second, 13 last, second last. So for this chapter, for PSPM is only have 2 questions saja, 2 soalan saja. So 2 soalan tu mungkin dia akan tanya, saya rasa more on ideal gas equation, and satu lagi mungkin dia akan tanya pasal kinetic energy lah. Kinetic energy tu yang paling penting lah, awak kena faham. Okay, so there are 3 main character iaitu Bose, Charles dengan Gay-Lussac lah. Louis ni. This law of kinetic theory. So actually this one you learn more in chemistry. Ini sama macam chemistry. Okay, first you learn about ideal gas equation and then we masuk kepada kinetic theory of gases, molecular kinetic energy and internal energy. Okay, so yang pertama sekali you kena discuss the graph for PV, VT and P over T. So there are 3 graph lah yang you kena tahu and then you kena problem related to the ideal gas equation. So solve ni keluar kat PSPM lah. So this one is PV equals to nRT. Saya rasa yang ni semua dah familiar lah. P tu apa? Pressure, volume and number of mole R. Saya tak present ni? Saya lupa nak present. Okay. Yang ni kenapa dia buat online pula ni? Dia gimana? Ang Shuyu ni? Tak. Kerja apa ni? Oh, benda yang awak kena hantar ni? Assignment? Essay. Okay, PV equals to the constant, T is the temperature lah. Okay. Temperature. So, apa Boyce cakap? Pressure is at a fixed mass of gas at the volume. So, Boyce cakap T mesti apa? Constant. So, PVT saya ingat BCG. Burger chicken. Burger chicken grill. B adalah represent apa? So, kalau Bose maksudnya dia cakap PV equals to constant. Which means P1, V1 equals to P2, V2. Kalau Charles dia akan cakap VT macam ni. Saya tengok ni. Saya ulang balik. Saya hafal yang ini je. Yang ni. Berdasarkan apa-apa benda-benda tu semua, saya hafal yang ini je. Saya lukis ni Superman PVT. Burger chicken grill. So Boyce cakap PV equals to P1, V1 equals to P2, V2. Di mana T adalah constant.
ni V over T lah. So V1 T1 equals to V2 T2, di mana pressure yang ni cakap P over T, P1 T1. So actually inilah yang dia nak tanya tadi. They ask you to know, boys maksudnya temperature is constant. Charles, siapa yang constant? Pressure. Kalau G, siapa yang constant? Volume. So hafal yang ini je. Okay, so yang ini adalah benda saya rasa saya tak nak terlalu lama lah dekat sini sebab ini adalah you banyak belajar dekat mana? Chemistry. Okay, untuk graph, they ask you to discuss kan tadi kan. So you kena tahu bentuk graph lah. So kalau P lawan V, graph dia macam ni. Selalunya kita pakai graph ni je lah. Graph ni semua ni tak ada ni, tak pakai pun graph tu. Okay, untuk charge, apa yang constant untuk charge? Pressure. So macam mana graph dia? So graph dia bentuk dia dua je ini. So kalau you buat Celsius, V lawan T, so dia akan dapat negatif ni lah. Tapi kalau you guna Kelvin, dia akan start daripada mana? Zero. Okay, dan yang ketiga adalah Gay-Lussac punya. So ini adalah pressure lawan temperature. Siapa yang constant? Volume. So just ingat tiga lah, PVT, BCG. Okay, boleh tak tu? Okay, kita masuk kepada ideal gas equation. Apa ideal gas equation? So ideal gas equation ni dia cakap, okay, for example stage 1, P1, V1, T1. So you naikkan di atas ni, dia pressure dia naik atas. So pressure jadi V2, volume is expand, but the temperature is constant. In the stage 3, what happened in the second stage? The pressure is remain constant, but the volume is changing, become V2 and the temperature is rising. Maksudnya temperature tu berubah lah, you panaskan ke ataupun you sejukkan ke. Ini adalah contoh ideal gas lah. Maksudnya ideal gas ni akan berlaku perubahan dekat mana? P, pressure, volume ataupun apa? Temperature. So dia adalah depend kepada apa yang you ubah. So dari perubahan tadi tu terbitlah formula P1 V1 over T1. Sebenarnya PV equals to nRT di mana nR adalah constant. Kenapa nR adalah constant? Because we still using the same gas. Kan piston tadi tu, kalau saya compress atau expand menggunakan helium, adakah tiba-tiba bila saya buka tiba-tiba jadi oksigen? Tak. So that's why nR akan sentiasa constant lah. So dari situ terbitlah formula PV equals to nRT. Okay, satu lagi yang you kena tahu ni, STP. What is STP? Standard temperature and pressure. So standard temperature adalah 273.15 Kelvin. So that's why kita tambah ni 1.5 ni. Pressure is 101.3 kPa. Tak perlu hafal, ini semua bagi. Kalau dia bagi pun dia bagi bawah tu dekat exam. Volume at standard adalah 0.0224 m3. Okay. Yang lain ni saya tak nak pergi je lah. Okay, yang ini macam biasalah, you dah belajar kat chemistry. N tu apa? Molar mass. Molar mass. Number of mole. So number of mole sama dengan apa? Mass bahagi molar mass. Dan sama juga dengan number of molecule bahagi dengan number Avogadro. So yang ini benda yang biasalah. Okay, so kita masuk kepada benda yang tak biasa lah. Yang ini. Okay, yang ini jangan susah hati sebab all this formula is given. Dan dia akan tanya soalan very direct. Dia tak akan tanya pening-pening. Dia tanya apa pressure, apa volume. So you just use this formula. Okay, cuma you kena tahu formula ni nak pakai masa bila. Okay, the first one you need to state the assumption of kinetic theory of gases made untuk dapatkan this formula. Dan ini assumption yang dia buat. So solve akan keluar kat PSPM lah. Solve problem related to ideal gas equation using pressure. So this is the two formula. Semua ni given, ada dekat list formula, jangan hafal. And then discuss root mean squared lah. So root mean squared formula dia inilah. Solve ni keluar kat PSPM. So VRMS equals to 3 KTM atau 3 RTM. Okay, apa assumption yang dia buat untuk kinetic theory of gases? The first one, dia kata all atom are identical. Move randomly. The volume of atom is negligible compared occupy. Okay. Ini adalah behavior
atom dekat dalam gas. Okay, saya kalau dulu diorang kena hafal ni at least 5 diorang kena hafal. Okay, apa macam mana diorang hafal? Diorang buat vessel, gambar vessel. Gambar container lah. Dalam container ni ada apa? Ada atom lah. So ayat pertama diorang, all atom adalah apa? Identical. So kalau ini helium, ini pun semua akan kena apa? Helium. So point pertama diorang identical. Okay, point kedua, adakah atom tu static? Dia buat apa? Bergerak. Dia gerak macam mana? Semua bergerak ke kanan, lepas tu gerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ya ke? Gas gerak macam mana? Randomly. So point kedua, dia bergerak secara randomly. So speed, macam mana speed dia pula? Nah ni, speed dia adalah constant. Dia tak ada gravity effect kat sini. Dia bukan jatuh ke bawah, naik ke atas sebab gravity. No, because this is very small. We're talking about atom. So dia adalah constant speed. So selalunya dia orang akan hafal yang ini dengan inilah apa benda. Okay. The collision dia adalah elastic. Kenapa dipanggil elastic? Sebab dia ada dua pelanggaran. Satu dia langgar sesama dia. Kan atom dalam gas ni dia langgar kan. Dia langgar sesama dia dan satu lagi dia langgar dengan siapa? Dinding. Adakah bila langgar dengan dinding melekat? So that's why dia kata dia adalah sejenis elastic. Dia tak stick together. Ingat lagi chapter 3? Chapter 3 pasal apa? Momentum. Elastic dengan inelastic. Ada lagi 22 hari. Elastic, dia macam pelik-pelik lah. Conservation of momentum, kena ingat semua tu. Okay, so yang ini pun dia orang suka hafal lah. So dia kata collision Madam tak ada bunyi, madam. Madam tak ada suara. Kita orang tak dengar suara madam. ni dengar tak? Dengar tak? Okay, dah dengar. Okay, so all atom identical, move randomly, constant speed, elastic collision. Dia adalah pelanggaran elastic collision. Sebab apa? Dia tak stick together. Yang kelima, kena ingatlah volume untuk atoms kita abaikan. Bukan macam mana, bukan macam ni. X kita abaikan.
Volume untuk siapa kita? Volume occupied by the gas yang kita ambil. Yang keenam, time spending. Time dia collusion. Kita abaikan. Tapi time masa dia apa? Travel. Kita ambil. Okay, dan yang terakhir adalah intermolecular force. Intermolecular force kita abaikan except during collision. Maksudnya attraction ke ataupun repulsive force di antara mereka kita abaikan. Kita hanya ambil masa dia berlanggar sahaja. So there are 7 benda yang you kena hafal lah. Tapi PSPM awak tak ada pun benda ni. Saya rasa tak ada lah sebab dia C3 dengan C4. C3 dengan C4 adalah pasal apa? Kira-kira. So yang ni tak ada lah. Tapi saya just cerita ke awak lah Mana saya nak tahu kalau tiba-tiba dia tak keluar benda ni. Okay. So apa benda yang awak nampak ni? Ini adalah ada cube. Dalam cube ni ada atom. So atom ni dia akan bergerak. So dia akan bergerak pada paksi X, Y dan Z. So macam mana dia bergerak ni? Dia langgar siapa? Wall. So bila dia langgar wall, dia bergerak pada paksi X, langgar wall, dia patah balik. So mula-mula positif, lepas tu dia akan jadi apa? Negatif sebab dia patah balik langgar. So ada change in momentum. So delta Px sama dengan MVx tolak MVx. So negatif akan jadi apa? Negatif 2 lah. So dia tak akan jadi kosong lah. Sebab apa? Final negatif. Tolak initial. So you akan dapat negatif 2 MVx. Okay. Ini adalah pula velocity. Ingat tak apa formula velocity? Displacement over time. Berapa displacement yang dia travelling? Pergi balik 2D lah. Bukan kosong 2D sebab ini distance. Divide, ini adalah speed bukan velocity, ini speed. Okay, bahagi dengan time. So dapatlah formula time sama dengan 2D over Vx. Okay. Force. Ingat tak? Force. Ini adalah momentum punya impulse. Impulse sama dengan apa? F delta T sama dengan delta P. So dia gunakan formula ni. So you dapat F equals to delta P over delta T. Okay, di mana delta P tu adalah yang ini tadi. Yang dia dapat tadi tu. Delta T adalah yang ini, yang atas ni tadi. So terbitlah formula ni. Okay, tak perlu risau. Dia tak suruh you derive. Okay, dia nak tunjuk kat awak ini adalah formula untuk force bila pergerakan dia satu. Dan satu atom. Dia bergerakkan X saja dulu. Adakah atom tu ada satu je? Yes, satu je atom Ada banyak. Lepas tu adakah dia hanya bergerakkan X je? Tak. Okay, so kita tengok So ada banyak molekul dalam gas ni. So maksudnya kita akan tambah semualah. Tambah yang semua kat komponen X dulu. Okay. So saya dapat Fx. Okay. Saya dapat min. Kenapa kena cari min? Sebab saya kena carilah average dia. So saya akan carilah average ni. Okay. Ini baru saya cari untuk komponen apa? X. Adakah dia hanya gerak macam mana? Dia gerak kat paksi Y dan Z. Setiap komponen X dan Y dan Z. So disebabkan dia bergerak secara randomly, there are no preference to one direction. So kita akan darab 3. So 3 ni adalah menunjukkan bahawa dia ada X, Y dan Z. Tak apa, jangan pening sebab ini tak ada dalam ni PSPM. So F ini, inilah baru F untuk ketiga-tiga tu. Maknanya untuk X, Y dengan Z. Okay. Saya tak nak tekankan kat situ sebab semua tu tak ada. Okay. So dari situ tadi, pressure adalah sama dengan F over A. So A awak adalah D over 2 iaitu distance je lah dia punya cube tu. Okay, lepas tu you dapat F ni. Dia masukkan sahaja. So terbitlah formula ni. So this formula ada given dekat dalam list. So yang ini ada bagi. So tak perlu hafal. So cuma you perlu tahu P ni apa? Pressure. V tu volume, N tu number of molecule, M tu mass ataupun NM ni sebenarnya mass of ideal gas dalam container. Okay, V ini yang saya nak tekankan. Okay.
V ini adalah kita panggil dia sebagai ni nama dia VMS, iaitu nama dia root mean squared. That's why dia RMS, root mean squared. Kenapa dia root mean squared? Sebab ingat tadi, adakah velocity awak hanya satu? Tak, banyak. Ada X dengan Y dengan Z. Macam K-force lah. Okay, saya nak tanya awak. Awak ada X dengan FY. Macam mana awak nak cari F dekat tengah-tengah ni? Awak buat apa? F sama dengan square root Fx squared tambah apa? Fy squared. You cari magnitude, betul tak? Sama juga dengan ni. You guna root. Ni root. Square. Ni square. Cuma dia ada tambah perkataan apa? Mean. Kenapa dia ada tambah perkataan mean? Sebab dia banyak apa? Banyak atom. So that's why dia ada root mean squared. So root mean squared inilah yang paling banyak dalam exam. Siapa buat PSPM dia akan jumpa banyak ni lah, root mean squared. Okey, apa itu root mean squared? Okey, kita tengoklah. Formula dia hanya ada dua. Formula dia ada banyak. Tapi ada dua yang dia bagi, 3 KTM dengan RTM. Bila masa nak guna ni dengan ni, tengok M. M kecil ni apa? Mass. M besar? Molar mass. Okay. Contoh ni, saya bagi buat contoh yang ni. Okey, awak ada 8 gas molecule. Dalam satu container ada 8 je molekul. Dan dia move secara apa? Randomly. Okey, maksudnya saya ada pika. So dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ada 8. Dan mereka bergerak secara apa? Randomly. Dan ini adalah speed yang saya dapat. Okey, so soalan suruh cari mean speed. Apa maksud mean? Average. So macam mana saya nak buat? Tambah je lah semua. Bagi 8. Kenapa bagi 8? Sebab ada 8 biji. Kan? Okey, yang kedua speed. Mean speed tadi. Ini ada square pula. So maksudnya apa yang awak kena buat? Awak kena square setiap ni. Sebab dia kata mean square. So setiap yang awak dapat ni you kena square. Sebab dia tanya mean square speed. So V tu kena square dulu baru dapat mean. Faham tak? So you kena square semua dulu, dah dapat jawapan baru bagi 8 biji lah. So dapat ni. Okay. Yes. So root dia square 8 lah. So you akan dapat jawapan dia. So maksudnya untuk cari VRMS, pertama sekali awak kena buat apa? Square setiap speed. Lepas tu bagi 8. Dapatkan dulu mean square speed. Baru buat apa? Square root. You akan dapat VRMS. Okey, boleh faham tak tu? Itu beza mean. Dengan ni tadi beza tau ni. Ni. Ini purata. Ni purata. Kalau yang tadi, ni nama dia apa? Purata velocity yang telah di square kan. So kena square dulu. Baru buat cari purata. Okey. So yang lain tu saya tak nak pergi, yang tu boleh baca. Okey, yang ini. Yang inilah yang akan banyak orang tak faham. Okey, you kena discuss translational kinetic energy of a molecule. So formula ini pun dia bagi, jangan risau. Ada, tak perlu hafal. Discuss degree of freedom for monoatomic, diatomic, polyatomic. State the principle of equipartition of energy. Discuss internal energy. Solve problem. So, dua-dua ni formula is given. Ada 2 formula tak bagi. So, lagi 2 tu you kena hafal. Okey, apa benda ni tak faham lah. Okey, ingat tak tadi bahawa dia bergerak. So, when atom is moving, so dia gain apa? Kinetic energy. So, dia akan gain kinetic energy. So, this is the formula kinetic energy lah. Okay, kinetic energy ini dipanggil average translational kinetic energy. Tolong highlight perkataan ni. So, bila jawab dalam exam, nampak je perkataan TR ni kena guna yang ini.
Sebab 3R ni adalah refer kepada X, Y, Z. Maksudnya pergerakan kat komponen X, Y dan Z. Okay, so formula KT. Okay. Hanya total energy, kinetic energy, tapi ada perkataan ni juga lagi ni. So simbol dia E. Sama je, just okay. Maksudnya untuk apa? Satu. Kalau E untuk banyak. So satu kontainer ada satu molekul, dia banyak. So dibaca soalan betul-betul. Dia nak KTR ke dia nak E? Macam mana nak tahu dia nak KTR ke E? Nampak perkataan translational tu, tapi tengok dia nak total ke dia nak a molekul. Kalau nak a molekul, KTR. Tapi kalau dia nak total, kena darab dengan number of molecule inside the inilah bekas tu lah. Okay. So, bila masa nak guna NKT, bila masa nak guna NRT, yang ini kalau dia bagi apa? Moles. So, bila ada N kecil, ini refer kepada mole. Okay, F, itu F, bukan frequency. Ini adalah degree of freedom. Iaitu number of independent way which the atom or molecule can absorb, release, store energy. So, number dia boleh sedut, release. Okay, monoatomic gas, contohnya helium, neon, argon. So dia punya direction hanya boleh ada 3, iaitu X, Y, Z. Ni contoh dia, dia lah helium. So dia hanya boleh gerak kat X, Y dengan Z. So that's why dia punya monoatomic, example H2, O2, N2. So dia ada 2. So dia boleh bergerak 3 juga. Transnational dia boleh gerak 3. Tapi dia boleh juga apa? Berpusing. So dia ada rotational 2. So total degree of freedom dia akan jadi berapa? 5. So dia boleh pusing pada sisi depan dan boleh pusing dekat atas. Okay. Polyatomic. Contohnya H2O, air, water kan. Okay, so dia akan ada transnational pun sama, dia akan ada 3. But for rotational dia akan ada 3. So dia boleh push ke atas, kiri dan tengah-tengah lah. So total F dia adalah 6. So kena hafal. Ini semua ni kena hafal. Tak ada given. You need to memorize. Okay. Yang okay. K satu lagi. Ni K ni. Nama dia ni pun kinetic energy, tapi dia average juga kinetic energy, tapi dia tak ada perkataan apa? Transnational tu. Dia adalah average kinetic energy per molecule. So dia gabung dua-dua tu. Kalau untuk mono, so you akan dapat 3/2 kT. Kalau diatomic, 5/2 kT. Kalau poly, 6/2 kT. So daripada tu terbitlah formula iaitu KTR sama dengan ni formula dia. Ni. Ini nama dia adalah average kinetic energy per molecule atau lagi per mole. Di mana betul. Di mana F ni depend pada poly ke diatomic. Okey. Saya ulang balik ya dekat sini. Yang awal akan confuse ada 4 sebab ada 4 energy. Okey, yang pertama awak akan belajar, nampak je perkataan ni. Translational. Satu lagi tak ada perkataan ni. Dia ada perkataan average kinetic energy. Yang ini pun ada perkataan average tau. Average translational kinetic energy. Tapi dia ada perkataan ni. Apa ini? Ini adalah parts X, Y, Z. Okay. Ada pecah 2. Kalau dia adalah air molecules, you kena guna KTR. 3/2 kT. Kalau dia tanya total, kita akan guna simbol apa? E.
3/2 KT darab N. Formula ini tak bagi. Hafal. Yang ini tak bagi. Total is not given to you. So you kena memorize lah. Just darab N. Okay. Average kinetic energy pula pecah 2 juga. Satu adalah molekul. Bukan molekul. Satu adalah per molekul. Sorry, per molecules. So K hat saya panggil ni. K cap. Dia ada pakai offset. Dia K cap, ada cap kat situ. So you akan dapat F/2 KT. Kalau per moles, K cap you akan jadi F/2 RT. This one, ni, is not given. Kena hafal. Dia tak bagi. Dalam list formula tak ada. Okey, satu lagi saya tak masuk tadi, internal energy. Internal energy nama dia. Internal energy, average of kinetic energy, keturunan dia juga ataupun dia adalah sum atau simbol dia U iaitu F/2 N equals to F/2 NKT. This one tak perlu risau dia bagi. Ini dengan ni ada. Yang tak ada dua ni dengan ni. It's not given. So yang saya highlight tu you kena hafal lah. Okay. Boleh? Okay, saya ulang balik. Senang je. Bila awak baca soalan, pertama sekali awak tengok perkataan apa? Ini. Cari perkataan ni. Kalau ada perkataan tu maksudnya dia nak pasti mana? X, Y, Z saja. Maksudnya kalau soalan tu poli ke atomik ke, diatomik ke, formula dia ni je. Jangan tukar 3 tu jadi 6 Sebab dia hanya nak X, Y, Z saja. Poli pun X, Y, Z dia 3. Talking about transitional ni, kita hanya cerita pasal dia boleh bergerak kat pasti X, Y, Z. Kita tak cerita pasal dia pusing-pusing. Tak ada. Pusing-pusing tu dekat average. Okay, so tak kisahlah pasal poli ke, diatomic ke, just use 3/2 KT. Tapi kalau soalan ask you average kinetic energy, dia kata polyatomic. Yes, kena consider F tu tukar jadi 6. Sebab ramai yang akan confuse ni dengan ni. Dia tak faham ni, dia tak faham ni. Lepas tu dia tengok ni bagi ni, yang ni tak bagi lah. So dia pakai ni je. Yang ini hanya boleh berlaku kalau dia ada perkataan apa ni, perkataan ni. Kalau awak baca-baca kena pakai yang ini. Macam mana? Okay, kita tengok soalan. Okay. Contohnya soalan ni, nombor ni. Dia K mana ni? KTR ke KCAT? KTR. So saya akan guna KTR lah. Okay lah. E. Lagi ni change. Ni tak nampak sangat. Okay. Dia yang confuse dekat itu je lah, KTR dengan K tu. Okay, contoh lagi adalah ni, tutorial. Tutorial ni nampak sikit. Okay, F4. Okay, kita tengok tutorial. Soalan belakang-belakang tu. Okay. Find average molecular kinetic energy for the atomic. So ada tak perkataan transnational tu? So ini nak K mana? K cap. K cap. Awak kena 3 lah. Sama juga. Bila ada perkataan apa? Transnational. Ni macam contohnya soalan ni.
Soalan nombor ni. Ni. No. Nombor 7. Nombor 7. Kinetic energy. Ini apa? K-cap. So jangan confuse tau. K-cap, KTR, E, U. U tu apa pula? U tu adalah kinetic. U ni saya tak cerita kat U tadi. Mana U. Saya tak masuk lagi yang degree of lithium tu lagi Sekejap ya. Sini ni U. U ni awak internal energy. Cuba awak baca dia punya maksud dia. Sum. Sum. Sum tu sama tak dengan total? Sama. So dia adalah sum atau total lagi. Dalam sum total lagi tambah kinetic energy and total potential energy of the gas. Soalan. So dia U. Bila nampak dia trans tadi, TR tu maksudnya dia E atau KTR. So dia punya wording tu adalah yang perkataan trans tadi. Translational tu. Itu je. So that's why saya kata tadi, apa perkataan ni? Ni. Nampak perkataan ni dia sama ada KTR atau E. Kalau tak ada perkataan ni, dia K-cap atau U. Boleh? Okey, seterusnya. Okey, ada satu lagi yang benda yang kena take note juga. Pernah keluar exam pasal temperature ni. Ramai yang tak perasan. Siapa yang baca nota betul-betul, dia perasan. Memang tak tekan dulu. So yang ni kali ni saya tekankan lah, saya takut dia keluar benda yang sama. Okay, this one. This table. Okay, this table kena be careful dia when we talk the temperature. Alright, okay. If your temperature less than 250, so tak kisahlah mono ke diatomic ke poly, semua akan jadi 3. So your F is 3 lah. If your temperature is 750, so dia akan 6. But it's more than 7. Madam. Suara madam. Madam, tak dengar suara madam. Dengar? Dengar tak? Dengar. Saya tengok macam. Dengar tak? Dengar ke tak dengar? Kita hilang lah. Boleh tak? Boleh dengar. Boleh. Okey. Okey. Boleh? Boleh tak penuh ke ilmu di dada? Petang, biasalah. Okey dah, last kali. Inilah U tadi saya tak masuk tadi U tadi kan. Okey, U tadi ada dua lah. Satu adalah F/2 NKT, satu lagi F/2 nRT. So yang inilah yang saya cakap tadi lah, kalau K-cap kita guna formula KT. Kalau internal energy per mole dia akan guna RT lah.
So mole mesti guna RT, selalunya guna RT. Okay, so habislah chapter ni. So chapter sebenarnya K ni, awak jangan confuse lah yang K ni. This one, don't get confused. And then remember, where if your temperature less than 250 Kelvin, everything become 333. It's more than 750, 370. Tutup dulu ni lah, save. Okay, kita buka this formula dulu. Ada lagi 15 minit, boleh. Okay, so chapter berapa ni? 13 eh? Okay. Until 75. So this is chapter 13 lah. So yang ini PV konsentrasi pernah biasa lah. Yang ini pun biasa. Inilah KTM, RTM. Just guna je. Dia tak akan tanya pelik-pelik. Okay, KTR ada. Apa yang tak ada tadi? E tak ada. ETR lah saya panggil dia. KT darab N. So ini tak ada. Ni tak ada. Okay, U. K-cap dia tak bagi. K-cap sama dengan apa? F/2 KT kalau untuk molecules. Satu lagi. So ada dua formula yang you kena hafal lah. Ni kena hafal. Boleh? Okay, kita tengok soalan tutorial. Yang sebelah 12, 13 ni senang je. Tak, dia masukkan nilai. Yang atas-atas ni sikit lah yang susah sikit. Okay, saya ada UPS. So, kita pergi kepada alright, structure question. Kita target. So esok boleh habiskan semua. So tinggal 14 ya. 14 tu lah. Saya kena bagi awak video kot awak tengok. Nanti hari Jumaat ni tak ada apa-apa kan. So awak gabunglah dengan kelas satu lagi tu habiskan tutorial. Sebab diorang pun baru je masuk tadi 14. Okay. Gas 0.5 m3 and pressure is P here. Determine VRMS. Okay, so saya pergi dekat list formula sebab saya tak hafal apa-apa ni. Okay, saya pergi dekat formula. Mana formula yang ada VRMS? 71, 72, 73. Mana satu saya nak pakai? Boleh tak saya nak molar mass? Saya tak boleh pakai yang ni. Ada tak pressure? Ada tak volume? Ada tak number of molecule? Tak ada. So saya tak boleh pakai ni. Ada tak pressure? Ada. Mengapa? Mass over volume. Ada tak dia bagi mass? Ada tak dia bagi volume? Yes. I use this 73. So itu je cara nak buat dia. Dia guna apa formula yang ada. Okay. So saya pergi balik dekat ni tadi. So saya guna formula tadilah. P sama dengan apa? P sama dengan 1/3 S squared. Saya nak cari siapa? VRMS. Ada tak pressure? Ada. Berapa pressure tadi? Kuasa 5. So 1/3. So your density is mass 0.3 divided by. So I want to find VRMS. So tekanlah kalkulator. So 1/5 times 0.3 0
times, so shift solve. So I get my answer is 836.66. Betul tak? 836.66 ms negative 1. Kenapa ms negative 1? Sebab dia adalah dalam unit untuk siapa? Velocity. Boleh? Senang je. Masuk nilai, cuma awak baru tahulah hari ni. Kenapa RMS? Sebab dia ada X, Y, Z dan dia ada banyak. So that's why dia root mean square. Okay, question number 2. A vessel of water liter nak ketua kepada apa? Meter cube. Berapa? 1 liter 10 negatif 3 m3. So this one kenapa? Yang ni is not given. So this one you need to memorize. Okay, they give you number of mole. Apa simbol number of mole? N into Kelvin ya. Chapter ni semua kena tukar Kelvin. P. So apa formula saya nak pakai? Saya guna either gas law je lah. PV equals to nRT. Ada tak P? Ada, nak cari. Okay, volume berapa? Volume 45 liter darat 10. History R is 8.31. Your 35 plus 273.15. So tekankan ketik. Selesaikan yang belakang dulu lah. 3 times 8.31 times 35 plus 2.15. So I get the answer. So I divide by 45 power of negative 3. So I get my answer 1.71 power of 4. 1. Unit Pascal. Kenapa unit Pascal? Pressure. Susah tak? Ni masuk nilai je. Cuma okay, sorry. Ya. Sebab saya 2 kali Okay. So power 5. Okay. Boleh? Boleh. Madam, suara madam. Okay. Macam ni. Kau tak dapat? Okay, boleh tak? Ya, 1, 2, 8. Dengar tak? Dengar. Tapi bergema. Okay. Oh, tapi bergema. Okay. Alright, so they give you V. So they ask you to find VRMS new. Itulah soalan dia. Dia kata pressure dengan volume berubah. Bila berubah. Ya kan? Betul. Panas.
Lain situasi nak tidur je. Kalau tempat panas, panas nak pasal nak macam tak puas hati je. Tak. Betul tak? Kan? Kalau tempat sejuk nak tidur. Cuba pasal aircon, mesti nak tidur lah. Tak. Aduh, okay. So, apa yang saya nak kena buat ni tak tahulah. Apa formula VRMS yang kita ada tadi? RTM, KTM, apa yang kait dengan pressure dengan volume? Mari kita cari. Mana? Tengok list formula. Saya kata tak hafal. Tengok list formula tadi. Mana formula yang ada VRMS? 71, 72, 73. Mana satu saya nak pakai? 72. Kenapa saya nak pakai 72? Sebab saya ada P dengan volume. So saya pakai 72. Okey, kita pakai 72 punya lah. So PV equals to 1/3 NM VRMS squared. Betul tak formula ni? Saya tak tahu ni, saya tak hafal. Betul ya ni? Okey, P berapa tadi? 5.5 darab 10 kuasa 4. 2.5 darab 10 negatif 3. Setengah NM tak ada cikgu, VRMS V. VRMS square so V square lah kan? Oh 1/3, sorry 1/3. So I make it, this is first equation. Sebab apa? Sebab bila you ada dua situasi, mesti ada dua equation, mana boleh satu-satu. Okay, yang ini pula 1.5 times 10 power of 5, 0.5 times 10 power of negative 3, 1/3 NM VRMS baru square. So this is my second equation. Okay, apa benda cikgu buat ni? Okay, maksudnya sekarang ni, bila you ada equation, dia ada dua cara. You nak buat simultaneously atau ratio. Selalunya saya suka buat ratio sebab kita boleh cancel. Okay, siapa yang saya nak bahagi? 2 bahagi 1 ke 1 bahagi 2? Siapa yang saya nak cari? Saya nak cari siapa tadi? Ni kan? So, jadikan benda yang you nak cari ni at the top. So, I make it 2 divided by 1. Boleh faham tak? Saya nak cari, siapa yang ada ke dalam kelas ni? Saya nak cari, siapa yang dalam kelas ni? Aku tak ingat. Ni. Hafiz pula. Ni ada ke? Haziq. Ada kan? Dalam kelas Haziq kan? Tak ada kan? Ada kan Haziq? Haziq. Bukan ke ada Haziq? Dalam meet. Oh, saya nak cari Haziq. Tapi awal-awal lagi saya dah buang dia. Boleh ke saya cari dia? Dia dah masuk ni, lepas tu saya pergi remove dia. Lepas tu saya panggil Haziq, tak boleh. The one that you want to find, make it as your priority. Sebagai subjek you lah. Contohnya ni, saya nak cari VRMS prime. So buatlah dia duduk atas. Kalau you buat dia duduk bawah, nanti you kena switch. So make it is a main character. Okay, so saya bahagi je lah. So 1.5 darab 10 kuasa 5, 0.5 darab 10 negatif 3 bahagi 5.5 darab 10 kuasa 4, 2.5 darab 10 negatif 3 sama dengan 1/3. Okay, 1/3 NM VRMS prime square. 1/3 NM V square. Okay, apa yang saya boleh potong? 1/3 NM. Kenapa cikgu boleh potong NM pula? Sebab this one kita cerita pasal gas yang sama. Tak kisahlah awak compress ke awak expand ke, adakah helium bila awak compress jadi oksigen? Tak. So number of molecule dengan mass dia akan constant. Cikgu saya letak sampel saya 50 gram, saya compress, saya expand. 50 gram tu akan jadi 5,000 ke? Tak, dia masih 50 gram. So that's why N dengan M constant. Boleh tak saya nak buang square ni? Boleh potong macam ni? Tak boleh. Macam mana nak potong dia ni? Kena square both side, baru boleh potong. Ini matematik, ini bukan fizik nama dia ni. Okay, barulah saya tekan kalkulator. Atau saya tekan kalkulator adalah yang terakhir. Jalan terakhir baru saya letakkan kalkulator. Okey, 1.5 darab kuasa 5 darab 0.5. Aduh, kalkulator malah tekan dah ni. Kuasa negatif 3.
bahagi 5.5 kuasa 4 darab 2.5 kuasa negatif 3. So I will get my answer is 0.74. So 0.74, V ni naik atas. So V tu naik atas, so I will get my answer is tak boleh pada, okay. 0.74, so akan dapatlah VRMS baru adalah ini. Sebab V tu saya bawa di atas. Okay, boleh tak? Okay, so esok saya kita kalau boleh buat, sebab saya nak laju nak habiskan lah yang ini. Sebab esok hari apa? Khamis Khamis ada. Okay, so maksudnya kalau habis ni Jumaat pagi tu bolehlah buat saya mungkin akan bagi video untuk 15 sebab 14 tu mungkin saya tak saya just tekankan dekat graf tu juga. Oh, graf tu yang awak kena faham. Sebab kita kena habiskan dalam minggu ni juga, because next week you have ujian selaras 2 face to face. Dia akan bagi you OMR code rasanya lah setakat ni. Nah, face to face bukan online. So dia akan bagi you lepas tu. Okay, boleh? Boleh? Ada berapa soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada saya stop dengan tasbih kafarah surah Wal-As. Okay, yang dalam ni okay? Tak tahulah apa yang dalam ni terjadi. Okey. Okey, Okey, madam. madam.